Teruskan perkongsian tuan-tuan Ni nak buat apa ni? Lawa rambut baru. Kluster mahkamah tersepit antara hukum dan kuasa. Dia abang ketua penerangan kita tulis balik pulau saat saya baca. Kita tunggu apa yang berlaku dalam sejarah politik seterusnya malam ini. Secara tersuratnya keadaan semakin meruncing kepada pihak-pihak yang tersepit dengan kes-kes mahkamah yang menghantuinya. Pastinya desas-desus tidak dapat dibantu lagi. Satu cara yang paling mujarab katanya perlu bubar parlimen. Betul. Sepatutnya perbincangan atau mesyuarat lebih perlu fokus membantu kerajaan menangani kos sara hidup dan kenaikan harga barang. Itu natijah yang paling afdal, bukan untuk merosakkan rancangan kerajaan menghadapi kemelut yang berlaku. Ayat Namun memang diakui itu adalah sikap dan permainan mereka yang tidak mahu melihat negara itu berjaya kerana bimbang memberi sokongan kepada pihak lain. Apa yang perlu mereka lakukan adalah merosakkan dan memberi tekanan sehingga parlimen dibubarkan. Pilihan Raya Melaka dan Johor adalah bukti nyata tentang kerakusan manusia hanya semata-mata untuk kepentingan peribadi. Hal rakyat tidak lagi menjadi keutamaan. Tidak boleh, tidak mesti bertindak segera. Jika tidak, nescaya keadaan tidak boleh diubah lagi. Tambahan pula, di sebalik itu ada dalang yang memainkan peranan utama. Hari-hari mencari populariti dengan troll dan TikTok. Bagi mereka, sokongan rakyat tidak penting. Perenteraan rakyat bukan kerja mereka fikir. Bagi mereka, apa yang mereka mahu mesti dilakukan segera. Masih ingat tak peristiwa membawa fail bertingkat-tingkat supaya permintaannya direstui? Tidak mustahil dalam minda mereka bahawa apabila berkuasa, mereka boleh berbuat demikian. Kata kesat dan maki rakyat mereka sudah lali. Paling utama adalah kuasa. Selagi mereka belum temui erti hukum ilahi, selagi itu mereka boleh menjarah segala keperluan dan keinginan mereka. Sejarah sudah membuktikan. Perbuatan sudah dibuktikan sudah menjadi satu sejarah. Sejarah dunia moden bila mana selagi hukum dan undang-undang manusia yang melakarnya, manusia boleh mengubahnya. Selagi ada kuasa, tambahan pula rakyat yang lain mula sekali ditipu, dipengaruhi semata-mata kononnya mereka benar dan dianiaya. Panjang ni. Kesempatan ketika bangsa Melayu yang sedang kucak-kacir bercelaru, tidak tahu siapa benar dan salah. Itulah masanya mereka mengambil peluang pada ketika rakyat tidak lagi berminat untuk memastikan negara itu makmur, aman dan damai. Golongan itu paling bimbang jika negara dalam keadaan yang menyenangkan kerana ada menyukarkan laluan hidup mereka yang sudah biasa dengan kemewahan dan limpahan kekayaan walaupun dengan cara haram. Mereka hanya mahu situasi itu ketika mereka apa tu? Tak boleh baca. Mempunyai kuasa. Tiada lagi istilah dunia akhir zaman selagi mereka belum menerima sebarang balasan. Selagi mereka mampu mengubah dunia, selagi itu mereka merencana demi kepentingan mereka sendiri, bukan untuk rakyat dan bangsa khususnya. Tidak mustahil akan ada keputusannya kerana kita percaya sesuatu yang salah pasti ada balasannya. Ketua penerangan bersatu balik pulau. Terbaik. Boleh hantar kat saya ni. Boleh WhatsApp kat saya. Nanti kita akan bagi dekat reporter. Itu satu artikel yang baik untuk dikeluarkan. Jarang-jarang kita tengok ada kritikan yang sebegitu dibuat oleh pimpinan kita. Jadi bagus. Saya baca artikel tu okey. Waalaikumsalam kepada kepada semua yang memberi salam. Thank you saudara kerana buka peluang pejuang parti dimaksudkan serta pemimpin yang dikenalkan. Dia ada tadi saya tengok bila saya baca artikel ni, saya ada baca tadi sahabat hantar tadi kat saya satu kenyataan akhbar yang dibuat oleh pimpinan kita lah. Saya kenal dia dan saya menganggap dia sebagai abang saya sendiri. Jadi dikatakan bahawa kita tidak seharusnya menyerang Datuk Seri Ismail Sabri, di mana kita perlu menyokongnya. Jadi pada saya, pandangan saya sangat berbeza dengan kenyataan yang dikeluarkan tu.
Kan, pandangan saya ni kita tengok sendiri. Sebab tu saya kata Parti Peribumi Bersatu ni sebenarnya dia dalam dilema. Kan, dilema dia adalah dia harapan dengan fantasi. Kan, dia mengharapkan macam mana nak cakap, dia mengharapkan mereka-mereka di dalam UMNO ini akan menyokong. Kan, mereka akan menyokong kita. Dan harapan itu jelas sebenarnya adalah sebuah fantasi yang tidak nyata. Yang tidak akan sesekali menjadi realitinya. Ini jelas kalau kita tengok sendiri. Rentetan daripada apa yang berlaku. Kalau kita tengok, Datuk Seri Ismail Sabri menyokong apa sahaja keputusan yang dibuat oleh pimpinan UMNO. Jadi kalau kita tengok hari ni, ada yang lawan, MKT UMNO lawan, dia dipecat. Pasir Salak, dia dipecat. Disebabkan oleh dia berbeza sedikit pandangan dengan presiden mereka. Tapi dekat sini, Datuk Seri Ismail Sabri tidak pernah diambil sebarang tindakan oleh Badan Disiplin UMNO. Malah tidak pernah dibawa pun usul yang mengatakan Datuk Seri Ismail Sabri ni melawan kehendak UMNO. Jadi di sini buktinya bahawa Datuk Seri Ismail Sabri ataupun PAMAE kita bukan bersama dengan kita. Dia bersama-sama dengan parti UMNO itu sendiri. Saya tak tahulah sahabat saya ni, dia nampak tak apa yang berlaku di Melaka, apa yang berlaku di Johor dan sebagainya. Apabila bersatu bertemu dengan Barisan Nasional, Ismail Sabri bukan duduk di tengah-tengah. Dia bukan cuba untuk menyelesaikan. Malah saya ada bukti-bukti. Tan Sri Anwar Musa sendiri di Kementerian Multimedia. Semasa berlakunya PRN Melaka, mereka ada propaganda mereka untuk menjatuhkan Perikatan Nasional yang dibuat oleh orang yang dikatakan menyokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Bersatu ni. Kalau mereka betul-betul sokong, mereka akan masuk ke dalam Bersatu, bukan mereka duduk dalam UMNO. Dan kenapa mereka duduk dekat dalam UMNO? Sebenarnya mereka nak melemahkan kita. Kita duduk dalam dilema sebenarnya. Jadi apa saja yang kita rasa tidak bertepatan, yang tidak bertepatan dengan kehendak rakyat, yang tidak bertepatan dengan kehendak parti itu sendiri, yang ni kita kena tegak. Kita kena, bukan kita serang dia, kita kena tegak dia. Benda ni dia buat salah, bukan kata kita ikut saja dia. Jadi bila kita ikut orang kata apa macam tu saja, bila jadinya pilihan raya, sukarlah untuk kita. Kalau Ismail Sabri dia pergi di Melaka, dia boleh bagi tahu macam-macam. Di Johor sendiri kita tengok, di Johor semasa Perikatan Nasional lawan dengan Barisan Nasional, ada expo besar-besaran di Johor tu. Expo tu dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Pada waktu tu di Johor, MB menjatuhkan kerajaan tanpa bertanya dengan Bersatu sendiri pun. Dia membantu daripada sudut pilihan raya, dan dia angkat dia punya banner-banner keluarga Malaysia tu semua, gambar dia semua. Pernah tak dia letak gambar menteri-menteri Bersatu? Dia tak pernah letak pun gambar-gambar menteri Bersatu. Jadi inilah yang kita kena pegang kepada realiti bahawa Ismail Sabri bersama dengan UMNO dan kita di Perikatan Nasional. Apa kesalahan yang dibuat oleh mereka memang wajib ditegur oleh orang dalam Perikatan Nasional. Macam mana yang dibuat oleh orang UMNO itu sendiri. Orang UMNO, apa saja kesilapan, mereka akan tegur, mereka akan kritik dan sebagainya. Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Apa sahaja kesalahan yang dibuat oleh pihak UMNO, kita kena kritik. Sebab apa? Parti Perikatan Nasional ataupun Parti Bersatu ini ditubuhkan atas kehendak rakyat. Lahir kerana rakyat ingin menentang kepada salah guna kuasa, kleptokrasi dan juga rasuah. Maka inilah yang kita kena buat. Kita kena duduk bersama dengan rakyat. Bukan duduk di antara secara eksklusif. Duduk dengan mereka-mereka ni, pemimpin-pemimpin UMNO ni nak kena jaga. Oh, tak boleh serang mereka, kena jaga. Mereka ni dalam satu kerajaan dengan kita. Mereka ni adalah UMNO yang soleh. Mereka yang sokong kita dan sebagainya. Benda ni tidak boleh ada. Kita mesti duduk di sebelah rakyat. Kita kena memperjuangkan isu rakyat. Apa yang mereka buat tu salah, tetap salah. Jadi ini yang kita kena tahu. Kita lahir atas daripada kebangkitan rakyat, atas daripada gelombang rakyat yang inginkan perubahan. Maka kita kena bersama dengan rakyat. Jadi kita tak boleh nak ada barrier. Oh, tak boleh serang sebab dia Perdana Menteri lah ni. Zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin pun mereka-mereka ni jugalah yang serang.
Jadi kita kena ingat satu. Kenapa Tan Sri digulingkan, macam mana Tan Sri jatuh, ini kita kena ingat dan kita kena ada perasaan dendam dekat situ. Okey tuan. Itu adalah ulasan saya lah berkenaan dengan kenyataan dia tu. Dia nak terima, tak terima sudah lah. Ikut suka dia. Okey tuan. Nayak sikit dulu. Share dulu tuan. Teruskan perkongsian. Okey tuan. Jadi hari ni saya dengar lah. Dikatakan malam ini. Adalah orang UMNO beritahu. Malam ini akan ada satu orang kata apa, satu keputusan yang drastik yang akan diambil oleh UMNO. Jadi mereka akan berbincang dan membuat keputusan agar pilihan raya diadakan dalam tempoh masa segera. Segera bagi maksud mereka tu adalah dalam tempoh masa dalam sebulan dua ni lah. Sebulan ni lah. Maknanya bubar, lepas tu bubar sekarang bulan 8 akan berlakunya pilihan raya. Itu yang digembar-gemburkan lah akan berlaku yang malam ni. Jadi itulah yang kita nak tengok. Kalau mereka betul-betul nak demam ni, bersin tuan. Minta maaf. Kalau mereka betul-betul nak, mereka sendiri tarik sokongan supaya rakyat dapat menilai. Rakyat dapat menilai siapakah monster-monster ini. Jangan mereka nak suruh bubar, suruh kita ni tarik sokongan dan sebagainya. Kalau mereka betul-betul inginkan pilihan raya, kalau mereka merasakan pilihan raya wajib diadakan dalam tempoh masa yang segera, maknanya UMNO sendiri yang kena buat pilihan raya itu berlaku. Dan rakyat akan menilai. Rakyat akan menilai sendiri siapakah mereka ini. Di saat rakyat tengah susah, di saat rakyat tengah merana, mereka sanggup menghabiskan berbilion-bilion ringgit untuk buat pilihan raya. Jadi hari ini rakyat tengah tunggu. Ramai orang tengah tunggu. Apakah yang akan dibuat oleh mereka ni? Kalau mereka betul-betul berani macam yang mereka bagi tahu bahawa rakyat sokong mereka, mereka akan menang dalam pilihan raya, maka mereka buatlah keputusan malam ni. Mereka buat keputusan malam ni, mereka tarik sokongan. Dan kita tengok adakah rakyat akan sokong kepada UMNO. Adakah UMNO akan menang secara dominan kat dalam PRU yang ke-15. Ini kita tengok. Bukan tiap-tiap malam duk buat live, duk cakap kat depan telefon, duk cakap suruh bubar parlimen, bersatu tak berani pilihan raya, PAS tak berani pilihan raya, Perikatan Nasional tak berani pilihan raya. You dalam kerajaan. You dalam kerajaan, perkara 34 perkara 434 jelas bagi tahu. Sekiranya Perdana Menteri hilang sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri haruslah meletakkan jawatannya ataupun atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, parlimen dibubarkan. You duduk kat dalam kerajaan. Muhammad Muaz. Sudah masuk Muhammad Muaz. Ni kena sebut nama, tak sebut nama habis bahaya. Okey, jadi tuan-tuan jadi dekat situ, kalau mereka betul-betul berani, mereka lah yang tarik. Sebab mereka ada ahli parlimen yang kat dalam tu. Jangan duk meratip tiap-tiap hari. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak berani, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak berani, Tok Guru Hadi Awang tak berani, orang lu tak berani, orang ni tak berani. Awak dia berani sangat. Dia berani sangat. Jadi di prinsip kita ni cukup jelas. Kita adalah sebuah parti yang menepati kehendak rakyat. Yang memikirkan soal rakyat. Yang memikirkan soal masa depan negara. Jadi apa-apa keputusan yang kita nak buat adalah berdasarkan rakyat itu sendiri. Kalau kita tengok daripada sudut apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dia adalah seorang Perdana Menteri yang dilabel hari ini dalam sejarah negara sebagai bapa prihatin negara. Sebab apa? Keprihatinan dia terhadap rakyat menyebabkan dia mendapat title tu, menjadi ikon prihatin rakyat. Jadi inilah yang kalau kita tengok. Sebab itulah kalau kita nak buat pilihan raya, kita menilai. Kita menilai bukan daripada sudut boleh menang ataupun tak boleh menang. Bukan kita menilai daripada sudut jentera. Tapi kita menilai daripada sudut apakah kesan kehadap rakyat. Kalau kita buat pilihan raya sekarang ini, apa yang akan berlaku kepada rakyat? Apa yang akan berlaku kepada kehidupan rakyat? Apa yang akan berlaku ke atas meja makan rakyat? Ini yang kita lihat. Tetapi mereka tak melihat perkara ini. Mereka melihat soal kuasa.
Mereka melihat soal mereka boleh menang. Mereka melihat daripada soal penyediaan jentera pilihan raya. Mereka melihat daripada sudut duit berapa banyak yang akan dibelanjakan dalam pilihan raya untuk membeli undi. Mereka melihat daripada sudut itu. Jadi kalau betul, dan kalau mereka berani, kalau mereka mengatakan bahawa 100% rakyat akan sokong mereka dalam PRU15, maka Barisan Nasional malam ini perlu membuat keputusan. Mereka harap PM yang menarik diri pada kerajaan supaya rakyat hukum PM. Mereka ingin sangat Parlimen bubar. Mereka yang perlu lakukan. Dan hari ini kita tengoklah. Kalau betul sebagaimana Panglima Perang UMNO tu, and mereka panggil sebagai Panglima Perang Zahid Hamidi ni. Kalau betul dia berani, kalau betul dia rasa rakyat sokong kepada dia, malam ini buat keputusan. Kita di Perikatan Nasional tidak ada masalah. Kita pula saya ni sebagai ahli biasa dalam Parti Bersatu dan menyokong kepada Perikatan Nasional, tidak ada masalah. Kita 24 jam boleh, orang kata apa, kempen. Kalau hari ni, malam ni Parlimen dibubarkan, kalau malam ini Datuk Seri Ismail Sabri meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri, esok kita dah ready dengan jentera untuk pergi pilihan raya. Kita tidak ada masalah apa. Tapi kita tidak mahu pilihan raya ni, macam saya bagi tahu kepada tuan-tuan semua tadi, adalah kerana apa? Kerana kita melihat kepada keadaan rakyat sekarang ini. Adakah rakyat bersedia untuk pilihan raya? Bila kita sebut tentang pilihan raya, dia adalah keputusan rakyat. Kita harus mengira berapa peratus rakyat akan keluar mengundi. Sebab apa? Sebuah pembentukan kerajaan yang dipanggil demokrasi adalah kerajaan yang dipilih oleh majoriti rakyat yang keluar mengundi dalam sesuatu pilihan raya. Kalau pilihan raya buat dengan mengukur bahawa peratusan mengundi rendah untuk memenangkan sebuah parti, maka dia tidak menghormati amalan demokrasi. Amalan demokrasi adalah mesti majoriti, tidak kurang daripada 70 ataupun 80% rakyat yang melibatkan diri dalam sesuatu pilihan raya yang menentukan sebuah kerajaan. Itu adalah demokrasi. Sekiranya mereka mengambil langkah untuk membubarkan kerajaan nak pergi pilihan raya hanya kerana sekumpulan kecil yang akan mengundi mereka ataupun minoriti yang mengundi mereka yang membolehkan mereka menang, itu bukan dipanggil demokrasi, itu dipanggil sebuah kerajaan autokrasi. Yang mana pembuat keputusan ataupun kerajaan yang dibentuk bukan dengan sokongan majoriti tetapi di kalangan inner circle yang menyokong mereka. Jadi ini penilaian yang kita buat. Jadi kita hormat sistem demokrasi. Kita hormat kuasa rakyat. Kita hormat keinginan rakyat. Kita hormat rakyat adalah pemilih. Rakyat yang menentukan segala-galanya. Sebab itu kita perlu tahu, kalau sesiapa yang menjadi wakil rakyat, dia perlu faham apa yang dimaksudkan oleh wakil rakyat. Jadi bila dia dapat kuasa, dia duduk kat tempat tu, dia ingat dia wakil masyarakat di situ. Sebab itu dia kata, saya ahli parlimen di sini. You kena hormat saya. Saya MP sini. Saya adun sini. Salah. Wakil rakyat adalah rakyat yang memilih mereka untuk menjadi wakil kepada mereka. Mereka bawa manifesto. Manifesto ni adalah resume. Mereka minta kerja dengan rakyat. Mereka bawa resume, rakyat tengok. Kalau saya dapat kerja ni, saya janji akan perbaik jalan. Saya janji akan membersihkan longkang. Saya janji akan bina kerja. Saya janji akan bina peluang pekerjaan. Saya janji akan menaik tarafkan kehidupan rakyat. Maka rakyat pun melihat kepada resume mereka. Maka rakyat kata, okey, tak apa. Anda diberi kerja. Diberi kerja sebagai ahli parlimen. Itu wakil kepada diri rakyat untuk dibawa ke dalam Dewan Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Ini mereka kena tahu. Mereka ni wakil rakyat. Orang yang biasa seperti kita. Rakyat yang biasa tetapi diangkat. Kerana mereka bawa resume dan resume mereka itu diterima oleh masyarakat. Bukan macam kat Melaka lah. Bawa resume nak menang dalam pilihan raya, last sekali menipu rakyat. Haram tak buat pun. Macam kat Johor pun sama juga. Duk kata nak buat rumah mampu milik lah, rumah itulah, apalah, nak bantu masyarakat Felda. Generasi kedua lah kita menang hari ni. Hak generasi kedua akan terbela ni. Generasi kedua duk WhatsApp saya.
Duk bagi tahu. Ni semua kencing saya puak-puak UMNO ni. Haram tak buat apa pun ke atas Felda. Tak usahlah kamu cakap tentang politik bubar parlimen. Ni orang UMNO. Mereka yang suruh bubar parlimen. Hari ni dia kata jangan cakap tentang bubar parlimen. Dia adalah orang yang cerdik. Dia boleh masuk visi dengan saya. Kita nak tanya adalah perlembagaan di bawah perkara berapa dan sebagainya. Malah ini ucap utama yang padu dan memberi impak yang besar. Terima kasih. Siapa yang tak nak mengundi, semua rakyat tengah tunggu pengumuman je sekarang ni sebab tak nak buang semua yang tak boleh pakai. Jangan Abang Syafiq terkena sekal. Ni orang UMNO cakap macam tu lah sebab mereka nak pilih UMNO tu. Sebab mereka nak dapat hasil daripada apabila UMNO jadi kerajaan. Jadi bagi rakyat-rakyat yang biasa, saya nak tanya kepada tuan-tuan, berapa kos untuk mereka balik mengundi ni? Adakah UMNO nak bayar kos transportation mereka? Saya bagi simple, cukup senang je. Rakyat daripada Kuala Lumpur nak balik mengundi di Kedah ataupun di Pulau Pinang, berapa kos dia? Berapa tol? Keluar daripada Jalan Duta, masuk dekat Huta, lepas tu keluar dekat Juru. Berapa tol dia? Bagi tahu kalau dia pergi balik berapa. Lepas tu minyak kereta dia lagi berapa. Jadi hari ni mereka kerja di bandar, mereka nak balik mengundi. Dalam saat mereka susah dan sebagainya. Bagi tahulah. Bagi tahu ni, dekat nak raya haji. Dekat nak raya haji lagi, mereka nak balik beraya dengan keluarga mereka. 2 tahun mereka tak buat kekah, mereka tak buat korban dan sebagainya. Baru tahun ni lah mereka nak pergi semelih lembu dan apa. Lepas tu nak pergi buat pilihan raya. So ramai dah rakyat akan balik mengundi. Sudah tentulah mereka akan mengira kos mereka sebab kehidupan sekarang ni rakyat, setiap apa perkara yang dia lakukan, dia akan kira kos. Orang UMNO tak apa, ketua bahagian bagi duit. Orang UMNO tak apalah, mereka punya kroni mereka bagi duit. Kalau kita tengok dalam kes UKSB, dapat bayaran bulanan, UMNO dapat bayaran bulanan, pemimpin UMNO dapat bayaran bulanan. Kalau kita tengok kes-kes di mahkamah hari ni, projek itu dapat duit bulanan, projek ini dapat duit bulanan, dapat upfront. Lepas tu dalam kes kes bong Mokhtar, wang perkenalan, dia bagi upfront, duit upfront sampai 2.4 juta. Orang UMNO tak apalah, rakyat biasa ni. Macam kita ni rakyat biasa, rakyat marhin. Macam mana? Jadi inilah yang kita fikirkan, mereka tak fikirkan. Macam semalam ada orang duk cerita tentang teori Maslow. Maslow dia panggil sebagai hierarki Maslow. Dia orang tak sebut tentang teori Maslow ni, selalunya orang kenal dengan hierarki Maslow. Hierarki Maslow ni adalah dia meletakkan 5 asas keperluan seorang manusia. Jadi inilah yang disebut oleh Robert Maslow, kalau tak silap saya lah nama penuh dia. Jadi di dalam hierarki Maslow ni dia sebut apa yang penting bagi kehidupan seorang manusia tu adalah dia panggil sebagai physical needs, iaitu makanan dan sebagainya. Adalah semalam duk hujah tentang Maslow. Ni bila mereka nak buat pilihan raya ni, mereka fikir tak tentang hierarki Maslow tu? Adakah dalam hierarki Maslow soal pilihan raya ni duduk ke atas? Suruh dia terang. Dia kan cakap tentang 5 hierarki tu kan. Suruh dia terang. Pilihan raya duduk dekat mana? Dekat situ ada. Ada tentang keselamatan, tentang kehendak dan sebagainya. Pilihan raya duduk kat mana? Dia dah sebut tentang Maslow. Jadi dalam hierarki Maslow ni yang paling penting adalah berkenaan dengan physical needs rakyat tu. Kalau betul kata nak bantu rakyat, sekarang ni buat dulu. Sekarang apply dulu Maslow teori ni. Buat dulu sekarang. Bantu rakyat. Ini tak ada buat pilihan raya dulu. Menang baru nak bantu rakyat. Itu adalah ugutan kepada rakyat. Bukan betul-betul mengikut kepada hierarki Maslow ni. Lepas tu dia cerita lagi lah tentang sekarang ni kerajaan sekarang tak ikut into hierarki Maslow dan sebagainya. Saya boleh tanya balik ke dia, tapi dia tak berani lah debat dengan saya. Dia kecut. Dia abang kata dia punya pengikut dia tak bagi debat dengan saya. Saya nak tanya, 10 tahun Najib Razak mentadbir negara, adakah dia mengikut kepada hierarki Maslow tu? Saya nak tanya kepada tuan-tuan, tu menara yang dia buat tu, menara Wan Malaysia yang macam tu, adakah mengikut kepada hierarki Maslow? Saya nak tanya kepada tuan-tuan, YMDB ikut tak kepada hierarki Maslow?
SRC International, pelaburan PSI. Lepas tu apa lagi? And buat apa? Filem apa nama tu? And saya pula lupa dah apa nama filem yang dia buat tu. And lepas tu apa lagi? Adakah benda tu semua ikut kepada Maslow? 10 tahun Najib tadbir negara. Kenapa dia tak buat kepada hierarki Maslow? Dia fikir and apa dulu kehendak rakyat. Semua yang dia buat tu tidak menepati kehendak rakyat. Macam dia pun sebut apa nama ni, kedai satu Malaysia and apa klinik satu Malaysia tu adalah projek. Dia melibatkan keuntungan. Najib create projek, yang dapat untung adalah ketua-ketua bahagian UMNO. Yang dapat untung adalah ketua-ketua cawangan UMNO. Adakah dia mengikut Maslow punya hierarki tu? Tak ikut. Jadi kalau tuan-tuan tengok projek-projek yang dibuat, adakah mengikut kepada kehendak rakyat dah? Dia mengikut kepada untung kepada siapa? Untung kepada Najib. Buat projek 200 juta and suruh orang bayar kat dia upfront 10 juta. So dia dapat 10 juta. Sebab tu tidak adanya pembangunan luar bandar. Tidak ada pembangunan yang membuka peluang pada rakyat Malaysia. Semua pembangunan yang dibuat atas dasar apa? Atas dasar kronisme. Semua pembangunan yang dibuat atas dasar rasuah, nak menerima suapan dan sebagainya. Tapi tidak menepati kepada kehendak rakyat. Tidak menepati kepada keperluan rakyat pada masa tu. Sebab tu dia jangan salahkan kerajaan sekarang ni. Sekarang duk salah. Kerajaan sekarang ni tidak mengikut kepada hierarki Maslow. Sepatutnya kerajaan kena buat jagung. Sepatutnya kerajaan kena buat apa soya dan sebagainya. Ni tuan-tuan, dedak naik harga. Nak tanya berapa juta ayam dikeluarkan dalam Malaysia? Berapa banyak jagung dan juga soya yang dibekalkan untuk mencukupi ni semua ni pengeluaran ayam kat Malaysia? Adakah benda tu dia boleh dibuat sebulan? Dan adalah mereka bagi tahu jagung 60 hari. Ya, tapi kalau melibatkan 100 ekar, kalau melibatkan 200 hektar, 200 ekar dan sebagainya, dan dia melibatkan penjagaan, dia melibatkan pengoperasian, dia melibatkan tenaga kerja untuk membangunkan ladang tu. Jadi kenapa 10 tahun dulu tak buat? Kalau kata ikut kepada Maslow, kenapa tak buat? Ni abang ni Ibrahim bagi tahu kat kita. Adakah panda yang dibeli oleh Najib tu adalah Maslow punya hierarki? Apakah keperluan untuk membeli seekor panda? Lepas tu buat pula utusan. Dia buat pula perutusan Perdana Menteri. Hari ni Perdana Menteri mengumumkan panda ni nama sekian-sekian. Bila panda tu beranak, buat pula perutusan. Najib mengumumkan nama anak panda ni apa dia? Nama dia. Lepas tu yang teruknya rakyat nak kena bagi makan dia. Nak kena pergi beli bagi makan dia. Ini bukanlah hierarki yang mengikut kepada keperluan rakyat, tetapi mengikut kepada hawa nafsu Najib Razak. Lepas tu berani dia cerita kepada kita tentang Maslow. Bagi tahu kat dia, pergi balik 10 tahun takbir negara tak ikut hierarki Maslow. Lepas tu nak cerita kepada kita tentang benda ni semua. Pergi balik. Nasib baiklah Perikatan Nasional Mentadbir Negara. Hari ni tuan-tuan, adanya pembangunan untuk membangunkan ladang jagung kita sendiri. Siapa yang buat? Perikatan Nasional yang buat. Hari ni ada usaha untuk nak membangunkan ladang soya. Siapa yang buat? Perikatan Nasional buat. Hari ni ada usaha untuk mewujudkan ladang-ladang ayam di kalangan orang tempatan. Siapa yang buat? Perikatan Nasional buat. 10 tahun mereka takbir negara, mereka buat tak? Mereka tak buat. Hari ni tuan-tuan tengok, apa yang tuan-tuan nampak? Rasuah sana, rasuah sini, rasuah sana, rasuah sini. Apa nama? Dia panggil apa? Upfront kat sana, upfront kat sini. Semua duit masuk. 500 juta dalam rumah. 1 bilion dalam rumah. Apa yang mereka buat untuk rakyat? Nasib baik hari ini adanya Perikatan Nasional, kita buat something untuk rakyat. Ada orang nak bisi dengan saya tadi, siapa nak bisi tu? Ada orang nak bisi tadi ya? Mana nak bisi tu boleh bisi ya. Aku nak buat ladang jagung, nak buat dedak, boleh minta peruntukan dekat ni ya. Mereka pun dah jadi panda Fik, bodoh macam panda. Sampai apa yang PM buat semuanya salah, asyik nak panda juga. Itulah masalah dia.
And negara huru-hara sampai sekarang. Oh ya ke? Habis tu Najib punya kerja tak huru-hara. Najib tak menghuru-harakan negara ke? Pengikut Najib ni, dia masalah sebab apa tahu? Dia nak tunjuk bahawa Najib ni seorang yang berintegriti. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah Najib ni dia ikut kepada prinsip seorang pemimpin? Kan, bertanggungjawab, lepas tu berintegriti dan juga beramanah. Adakah dia ada semua tu? Adakah Najib bertanggungjawab atas kesilapan yang dia buat? Dia kata hari ni YMDB rugi. And YMDB tidak boleh membayar hutang negara yang telah dibuat. Jual semua aset-aset YMDB, boleh bayar balik. Adakah seorang yang bertanggungjawab? Jual aset tu aset siapa? Aset rakyat. And adakah seorang yang bertanggungjawab macam tu? Adakah dia seorang yang beramanah? Najib ni. Yang pengikut dia ni, yang duk kata Najib ni hebat sangat. Dia diberi amanah oleh rakyat Malaysia untuk menjaga duit negara. Untuk menjaga duit negara. Tuan-tuan tengok hari ni duit tu dalam semua perbicaraan. And duit kumpulan wang amanah pencen lesak. And duit EPF rakyat hantar pergi ke Amerika. Nak bantu ekonomi Amerika. Dia nak bagi tahu kat dia. Malaysia nak bantu Amerika ke? Malaysia nak bantu Amerika untuk tujuan apa? Amerika nak bankrupt. Amerika ni dia pegang mata wang dunia tu. Macam mana kita nak pergi bantu ekonomi dia? Tak ke bodoh, lesap duit rakyat dekat sana, Amerika. Lepas tu apa lagi dia buat? And apa benda lagi dia buat? And dia samun sana, dia samun sini. And dia bayar kat kroni. Lepas tu dia bagi alasan duit tu bukan dia yang awak lari. Yang awak lari tu Jolo yang awak lari. Sedangkan dia yang lantik Jolo. Adakah dia seorang pemimpin yang beramanah? Dia bukan seorang pemimpin yang beramanah. Adakah dia seorang yang berintegriti? Adakah dia seorang yang berintegriti? Tuan-tuan baca. Dia jadi Perdana Menteri, cukai dia tak bayar. Dan dia diberikan kuasa untuk menjaga kepentingan negara. Dia pergi lantik Jolo buat macam-macam, dia kata salah Jolo. Dia ni berintegriti ke? Dia terima duit masuk dalam akaun dia. Dia terima suapan dan sebagainya. Lepas tu dia bagi apa? Raja Arab bagi kat dia duit. Raja Arab senang-senang nak bagi kat dia 2.6 bilion. Senang-senang nak bagi kat dia macam tu saja. Adakah dia ni lengkap sebagai seorang pemimpin? Saya nak tanya. Ini penilaian dia. Mesti bertanggungjawab, mesti beramanah, mesti berintegriti. Kan? Ada tak kat dia? Tidak ada. Kan? Tidak ada langsung dekat dia. Ada orang kata macam prinsip bersatu. Ya, betul. Bersatu memang pegang pada prinsip tu. Sebab tu semua pemimpin bersatu ni dia berintegriti, dia beramanah, dia bertanggungjawab. Dia bukan macam pemimpin UMNO. Kencing pun mereka percaya. Adakah Zahid Hamidi ni adalah orang yang beramanah? Orang derma duit bagi kat dia, suruh dia bantu ibu tunggal, suruh dia bantu yatim piatu, suruh dia bina sekolah, suruh dia bina madrasah, suruh dia bina surau, suruh dia bina masjid, dia pergi bayar rotek kereta. Amanah apa macam tu? Dia pergi bayar rotek kereta, dia pergi shopping, dia beli hotel ke anak dia. Orang yang beramanah ke macam tu? Adakah dia bertanggungjawab? Dia kata, bukan salah dia. Dia kata, setiausaha dia salah guna buku cek. Dia ingat rakyat bodoh. Kalau sekali tak apa, tuan-tuan. No, daripada tahun 2014 kes dia. Bukan. Daripada tahun bila? Daripada tahun 1990. Dia duk guna duit Yayasan Akabudi. Dia kata, setiausaha dia ni tak reti bodoh. Kawan tu major tentera lah. Bukannya belajar tak sekolah punya orang. Takkanlah dia bodoh sampai dia tak kenal langsung buku cek tu. Yang pertama buku cek CIMB. Yang kedua adalah public bank. Takkanlah warna boleh tak kenal, takkan dia buta color. Dia buta warna, macam mana dia boleh jadi major? Macam mana dia boleh jadi major kat dalam tentera? Kalau dia buta warna, dia mesti tahu public bank warna biru, CIMB warna merah. Nak memperbodohkan rakyat boleh lah. Dia tidak bertanggungjawab. Dia guna duit tu, lepas tu dia kata dia punya setiausaha dia salah. Kalau setiausaha dia salah, bayar boleh lah duit tu. Itu adalah duit derma, bukan duit dia. Yang nak kencing lah kata duit dia semua. Itu adalah duit derma masyarakat. Dalam kes mahkamah pun kita tahu orang tu derma bagi orang ni derma dan sebagainya.
Lepas tu adakah dia seorang, ada seorang main masuk sini, siapa dia, saya tak kenal dah. Kan? Dia main masuk dalam live kita, suruh dia pergi buat live sendiri lah. Lepas tu adakah dia seorang yang berintegriti? Dia jadi menteri dalam negeri, tuan-tuan. Dia diberikan tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan negara. Dia jual kedaulatan negara. Hari ni, tuan-tuan, Bangladesh ada berapa? Hari ni Bangladesh ada berapa? Saya nak tanya, tuan-tuan. Bangladesh ada dekat 3 juta orang. Rohingya 500,000 ni, tuan-tuan duk kata masalah banyak. Tuan-tuan pergi jumpa Milumut, tuan-tuan pergi ludah muka dia. Tu, selamat malam Rohingya. Siapa dia punya kerja? 500,000 orang Rohingya. 6 juta Indonesia. 2 juta daripada Taiwan. Siapa punya kerja? Menteri Kementerian Dalam Negeri masa tu. Adakah dia seorang yang bertanggungjawab? Dia tidak bertanggungjawab. Dia menerima suapan daripada syarikat UKSB untuk mengekalkan OSC, One Stop Center, dan juga visa luar negara. Nampak dia terima suapan. Dan dia menjual kedaulatan negara. Mereka ni ikut suka je bagi visa kepada orang. Siapa nak masuk, keluar tidak ada. Hak jadi ayam, hak jadi pelacur, semua masuk main dalam negara kita. Nama negara Islam. UMNO kata apa? UMNO kata kamilah parti yang menjaga Melayu dan Islam. Tapi kalau tengok tu, daripada Perlis sampailah dekat Borneo. Kat mana rumah pelacur? Tak ada, tuan-tuan beritahu saya. Seluruh Semenanjung, seluruh Malaysia semua ada rumah pelacuran. Semua ada rumah urut. Macam mana boleh ada? Ni baru saya tengok ni. Saya beritahu pada tuan-tuan. Sana boleh masuk, sini boleh masuk, dekat negara luar. Kalau tuan-tuan nak masuk negara dia, tuan-tuan kena pergi ambil skill. Apakah skill yang ada? Visa apa dia panggil? Visa apa belajar dengan visa apa satu lagi dia panggil? Student visa dengan apa? Luar negara. Dia kena apply. Apa kerja kita boleh buat? Apa diploma kita? Apa degree kita? Ni tak ada. Siapa nak masuk masuk je. Harap ayak duit ya dekat UKSB. Lepas tu UKSB pula rasuah zahid. Baguslah jual kedaulatan negara. Ni kerja siapa? Adakah dia ni boleh jadi pemimpin? Saya nak tanya tuan-tuan. Boleh tak jadi pemimpin? Tidak beramanah. Tidak ada tanggungjawab. Jadi pemimpin tidak berintegriti. Nak angkat mereka ni jadi pemimpin. UMNO bagi tahu kat rakyat kena sokong Zahid Hamidi. UMNO bagi tahu kat rakyat kena sokong Najib Razak. Gila apakah ini? Gila apa ni saya tanya tuan-tuan? Gila apa ni? Kita hari ni nak rasa selamat duduk bagi tahu tentang Maslow punya. Maslow bagi tahu keselamatan juga adalah sesuatu perkara yang penting. Kita nak rasa selamat. Lantik Menteri Dalam Negeri jual kedaulatan negara. Import mai ni. Kerana duit penuh masuk mai. Bangladesh, Rohingya, Taiwan, Indonesia penuh mai dalam negara kita. Yang mai kat sini, mai dulu baru cari kerja. Bukan dah ada pekerjaan baru mai. Mai dulu baru cari kerja kat sini. Jual ke ni. Rakyat nak rasa selamat je dah. Rakyat tidak rasa selamat. Sebab apa? Hak ada menteri pun menteri yang jual kedaulatan negara. So macam mana tuan-tuan? Rakyat nak rasa sejahtera. Nak rasa harmoni. Nak rasa senang. Nak rasa keperluan mereka tu dipenuhi. Nak rasa macam mana? Lantik Perdana Menteri. Kerja ada orang keluar bond. Sign bond sana, sign bond sini. Bagi orang ni hutang, Orang tu tak mampu bayar hutang. Rakyat kena bayar hutang. Rakyat nak rasa harmoni macam mana? Rakyat nak rasa senang macam mana? Macam mana pendapatan rakyat nak meningkat? Macam mana? Ni lantik sebab apa? Sebab lantik orang salah. Letak orang disalah di situ. Sebab tu jadi gila babi negara kita. Kami lama dah tahu. Nak masuk VC boleh? Suruh dia masuk VC. Saya tak heran dia masuk lah. Duk cerita pasal Maslow lah apalah. Cerita main tang ni cerita sikit. Cerita dengan pengikut dia hak tak erti. Boleh lah cerita. Main cerita kita hak erti nak hurang tak? Tak berani lah masuk. Goyang. Rakyat sengsara pun sokong juga BN jadi kerajaan. PPBM tak boleh jaga rakyat. Tu pening kalau dia kata bersatu tak boleh jaga rakyat. Apa-apa tak boleh jaga rakyat.
Apa ni, Awang Baginda Tan Sri Muhyiddin KDN banduan terlepas sebab nama tipu. Nasib baiklah orang tak korek nama Zahid. Nama sebenar Zahid apa saya nak tanya? Nama sebenar dia apa? Nama sebenar dia. Kalau orang pergi di mahkamah zaman Zahid, orang file pun sama juga. Nama dia Radin Ahmad Zahid bin Radin Hamidi Abdul Fattah. Tu nama penuh dia. Dia pun tak pakai nama dia. Sebab apa dia tak pakai? Dia pakai apa nama dia? Zahid Hamidi. Ahmad Zahid Hamidi. Sebab apa? Sebab dia malu. Kan? Dia ejaan salah tak apa. Kan? Jangan rakyat Indonesia duk mengaku rakyat Malaysia. Kan? Walaupun dia dapat kerakyatan sini, dia rakyat naturalisasi. Kan? Awak tak pakai nama betul. Guna nama betul. Kan? Bagi tahu saya Presiden UMNO. Bapa Radin Ahmad Zahid bin Radin Hamidi Abdul Fattah. Saya datang ke Malaysia untuk membantu Melayu dan Islam di Malaysia. Bapa-bapa semua, ibu-ibu semua, sokonglah kita UMNO ini. Awak tak buat macam tu? Aduh, cakap pandai. Cakap pandai. Suruhlah berucap malam ni macam tu. Bapa-bapa semua, ibu-ibu semua di Malaysia, berilah kepercayaan kepada saya. Mas Zahid di sini akan menjaga rakyat di Malaysia. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Indonesia. Kita ada Prabowo, itu rakan saya. Di Jogja itu keluarga saya. Di Ponorogo itu keluarga saya. Bapa-bapa, ibu-ibu di Malaysia usah risau. Kalaulah itu kelapa sawit sekarang bersaing dengan Indonesia, saya ada untuk berunding dengan Indonesia. Suruhlah dia ni. Dia cakap pandai. Dah memang dalam IC je nak kencing lah. Nama dia Radin Ahmad Zahid bin Radin Hamidi Abdul Fattah. Nak kencing, buka surat, buka paper. Pergi tengok hak lama-lama. Tahu lah. Apa jasa kau kat negara? Banyak jasa saya. Nak kira jasa saya kat negara banyak lah. Bukan daripada sudut politik, daripada sudut pendidikan. Banyak yang saya buat hasil inovasi. Kalau tuan-tuan tengok tu yang berjaya bawa masuk face recognition tu dipanggil sebagai Traffic and Crime Monitoring System. Tu manusia mana yang buat tu? Manusia ni lah yang buat. Saya berjasa banyak ni kepada negara. Lepas tu apa lagi? Sukan. Sukan pun saya berjasa juga. Dalam acara 4x100 meter, dalam acara rugby dulu kita lawan dengan Thai. Banyak jasa saya kalau nak kira. Lepas tu pergi tanya pula Zahid punya jasa apa dia. Siapa nak bisi pun boleh tuan. Kita satu rumpun dan satu Malaysia. Kita satu rumpun satu Malaysia. Itu lagu mereka tu kan. Bagasi tu apa untuk negara kita? Jasa Najib Zahid Penjamun JST. Okey tuan, siapa nak bisi boleh bisi dengan saya. Saya buka untuk berbisi ya. Siapa yang nak berbisi boleh teruskan bisi. Tak kira apa parti pun kami bersedia untuk pilih pemimpin yang kami fikir. Tak boleh pakai nanti ya. Kita tengok. Hari ni kita tengok siapa pemimpin yang ada di depan mata kita. Kita buat penilaian. Kalau dia tak baik, kita tak perlulah pilih dia. Kuasa kat tangan rakyat. Rakyat yang mengundi. Jadi di sini hanya bagi penerangan. Negara kita tuan-tuan negara demokrasi. Demokrasi ni maknanya rakyat bebas. Bebas untuk mengkritik, bebas untuk bersuara, bebas untuk memilih, bebas untuk berhimpun. Sebab tu bila ada isu-isu dalam berita yang mereka kata nak mengambil tindakan atas seorang penggiat media sosial, nak ambil tindakan atas rakyat berhimpun, benda tu semua saya tak setuju. Sebab apa saya tak setuju? Sebab perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara kita. Perlembagaan membenarkan daripada sudut liberty tu, daripada sudut kebebasan tu. Perlembagaan membenarkan benda tu. Jadi hari ni rakyat atas dasar demokrasi dia boleh pilih mana parti yang dia nak, yang dia rasa betul dengan diri dia. Tapi nak pilih UMNO fikir banyak kali dulu lah kan. Nak pilih UMNO fikir banyak kali. Mereka klaim rakyat tolak Perikatan Nasional di Melaka. Rakyat tolak Perikatan Nasional di Johor. Saya nak beritahu mereka. Rakyat ni, maksud rakyat ni adalah 32.5 juta rakyat ataupun ahli UMNO. Yang pilih UMNO dekat Melaka 22%. Daripada yang keluar mengundi, bukan rakyat Melaka. Yang keluar mengundi, yang pilih UMNO 22%.
Dekat Johor yang pilih UMNO 21%. Mereka kata rakyat pilih mereka ni tak malu ke? Tak malu ke? Kalau 70% rakyat keluar ngundi, UMNO tidak akan menang. UMNO akan lesak terus daripada bumi. Jadi mereka kata rakyat. Rakyat ni siapa rakyat? Rakyat ni adalah 32.5 juta rakyat. And kaum India rakyat, kaum Cina rakyat, orang Melayu rakyat, orang Bumi Putra Sabah Sarawak rakyat. Pergi tanya. Di Sabah dan Sarawak, mereka tak bagi UMNO masuk. Mereka tolak terus UMNO. UMNO tak boleh masuk. Jangan masuk mai. And UMNO jangan masuk mai. Tuan-tuan pergi di Borneo, tuan-tuan tanya orang sana. UMNO tak boleh masuk mai. And mereka nak pergi, kena tolak lah. Mereka tak boleh pergi. And kalau mereka nak juga, and mereka kena berunding dengan GPS. Mereka kena berunding dengan GRS. And dulu tuan-tuan, GRS, GPS semua ni banyak duduk bawah Barisan Nasional. Hari ni mereka tak mau masuk duduk dalam Barisan Nasional. Mereka tolak. And Sabah Sarawak saja, dia punya besar dia lebih kurang Semenanjung lah. Separuh daripada rakyat Malaysia dah tolak dah BN UMNO ni. Duk cerita pandai, rakyat pilih UMNO. Rakyat pilih UMNO. Tuan-tuan, saya nak tanya, berapa negeri yang dimiliki oleh UMNO? 14 negeri di Malaysia. Berapa negeri UMNO punya? Berapa negeri menteri besar ataupun ketua menteri UMNO? Berapa? Tidak ada pun. Ada berapa je? Ada Pahang, ada Johor, ada Melaka. Hak lain pergi mana? Selangor, tuan-tuan. Selangor dah berapa penggal dah PKR takbir. Pulau Pinang dah berapa penggal dah. Lingkup apa nama ni? Lingkup Eng duduk di situ. Kedah, berapa penggal dah PAS jadi MB? Ni tuan-tuan, lepas tu apa? Kedah sebelum ni Mukris, sebelum tu Azizan. Jadi silap berapa penggal dah. Lepas tu mana lagi? Tanya, berapa banyak lagi yang mereka hilang? Negeri Sembilan, Mak Hassan yang dikatakan kuat dalam UMNO, gaib. Gaib tuan-tuan. Jadi tu, nak bagi tahu apa lagi? Kelantan berapa puluh tahun dah tu pun orang UMNO duk kata kami akan menang dalam pilihan raya di Kelantan. Saya kata hampa ni mimpi ke? Saya pun tak tahu. Isap batu ke, isap ganja ke, saya pun tak tahu. Kelantan ni dah berapa puluh tahun dah PAS jaga, tak pernah jatuh lagi. Pun dia boleh mimpi kata UMNO kuat di Kelantan. Rakyat sokong UMNO di Kelantan. PRU 15 Kelantan adalah milik UMNO. Tak ke gila punya je. Tuan-tuan kalau dengar puak-puak UMNO ni cakap, tuan-tuan boleh jadi gila kalau tuan-tuan dengar. Bila bercakap pasal PRN, mereka tak buat analisa. Rakyat Bangladesh dan Indonesia yang sokong UMNO dengan Rohingya. Rohingya apa sokong UMNO tak? Selamat malam Rohingya. Selamat malam Zahid dan Najib. Okey tuan-tuan. Siapa nak BC boleh BC dengan saya. Saya buka untuk BC. Set dia wayak lain. Set dia ke ni. Macam ni dia kata. Di Kelantan kita UMNO. UMNO di Kelantan sudah kuat. UMNO di Kelantan akan menang pada PRU 15. Demo tengok. Set-set PAS. Dia punya pemimpin dia. Duduk di Kelantan. Apa yang beri kepada rakyat di Kelantan? Tak ada satu pun hak baik. Rakyat di Kelantan boleh. Tapi dia tak fikir masa dia jadi kerajaan persekutuan, dia juga yang sekat semua benda hak ada di Kelantan ni. Saya boleh cakap Kelantan. Yang memang jadi itu saya. Dia punya gebang lah tu. PRU 15 kita Kelantan kita akan menang. Kita tak ada masalah. Semua bahagian UMNO di Kelantan menolak PAS. Kita PRU 15 insya-Allah kita akan menang semua kursi di Kelantan. Mimpi. Okey, entah yalah kau. Beres belaka. Okey, entah siapa nak bisi dengan saya boleh bisi. Dengar cakap UMNO mampu ya. Terbaik Fi. Terima kasih. Mak saya UMNO semua projek runtuh 35 tahun buka pipe dah ada tarik. Ada baru ni rakan kita hantar video. Ayat kat rumah dia bersih elok ya. Ayat kat rumah dia bersih elok sahaja. Kalau nak kira perkampungan orang asli, saya nak tanya berapa lama UMNO jadi kerajaan, siapa tak pernah peduli tentang orang asli pun. Dia orang nak lepas tengkok Najib dah awak jahit dia tu. Ya betul ya.
Siapa nak bising dengan saya boleh bising. Saya buka untuk bising. Set-set kita mana ada di Kelantan tu masuk ah. Nak suasana je, suasana. Suasana. Habis kita pakai kek tu kan, jual kek suasana. Kan? Boleh lah bagi kat Wan Mak Hussein tu kan, suasana ya dia, suasana. Kan? Okey tuan Kami orang UMNO tentu sokong UMNO, takkan dengar cakap macam tu. Nak sokong-sokong lah. InsyaAllah dengan izin Allah, UMNO akan rampas Kelantan dari PAS. Nurizan Said saya nak beritahu. Guna nama Allah, sebut Islam dan sebagainya. Islam ajar amal makruh nahi mungkar. Kenapa tak tolak kemungkaran yang dibuat oleh Zahid Hamidi? Kenapa tak tolak kemungkaran yang dibuat oleh Najib Razak? Jadi jangan duk sembang lah pasal Melayu Islam kalau kamu tak berani nak menolak pemimpin yang membuat kepada kemungkaran. Kamu tak berani nak tolak dia. Kamu duk sokong lagi, bosku, bosku, bosku. Lepas tu kamu cerita apa? InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah kamu akan melingkup dalam pilihan raya. Sebab apa? Rakyat di Malaysia menolak kepada pemimpin-pemimpin yang membuat kepada kemungkaran. Sembang terai UMNO ni. Kita adalah Parti Melayu Islam. Kita akan membela nasib Melayu dan Islam di atas tanah Melayu ini. Dia punya berujar ke atas pentah. Tanpa UMNO, Melayu akan lemah. Tanpa UMNO, Melayu akan hilang. Saya apailah dulu sebab orang UMNO. Sebab nak tanya tuan-tuan, adakah dengan adanya UMNO, Melayu menjadi jutawan? Adakah dengan adanya UMNO, Melayu berjaya? Adakah dengan adanya UMNO sekarang ini, Melayu tidak ditindas? Melayu ditindas oleh UMNO di atas tanah Melayu sendiri. Yang mengambil hak orang Melayu adalah pemimpin yang bercakap soal Melayu Islam. Siapa yang jual tanah Rizab Melayu? Tanah Rizab Melayu ada 50%, sekarang tinggal 12%. Mereka kata UMNO lah yang menjaga hak orang Melayu. Siapa yang menjual Rizab Melayu ini? Siapa yang jual hak-hak orang Melayu? Saya nak tanya kepada mereka. Jadi, Ustaz nak bersin Ustaz. Jadi, ingatlah, jangan duk jual nama Melayu Islam. Jangan duk jual nama Melayu Islam sebab orang Melayu Islam dah rasa muak dengan UMNO. Dah akan menolak UMNO. Sebab apa? Kalau kami bagi UMNO lagi jadi kerajaan yang 12% tanah Rizab Melayu tu silat hari bulan tidak ada langsung. Semua dijual oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Dan di akhirnya anak cucu cicit kita terpaksa jadi macam Rohingya. Lari pergi ke sempadan Thai. Lari pergi ke Bangladesh. Lari pergi ke Indonesia. Lari pergi ke Aceh dan sebagainya. Untuk bekerja di sana. Untuk menetap di sana. Kerana apa? Kerana semua hasil Melayu, semua tanah Rizab Melayu, semua telah dijual oleh UMNO. Tuan-tuan kena jadi bijak macam orang Borneo. Saya baru ni pergi di Borneo. Kalau dengar dulu UMNO cakap, kita akan mempertahankan MA63. Kita akan buat semua yang dijanji dalam MA63. Tuan-tuan, saya pergi baru ni keliling Sabah, tuan-tuan, berjalan. Jalan di Sabah macam duduk di bulan. UMNO ni, Malaysia dah merdeka 64 tahun. Tapi tuan-tuan, kalau pergi di Sabah, tuan-tuan, tuan-tuan tengok jalan di sana macam kena bom dengan Jepun. Macam kena bom tu. Macam apa, Jepun serang. Bom. Jalan begini-begini. Jadi orang di Sabah, mereka melihat bahawa inilah kebobrokan UMNO. Mereka melihat inilah Barisan Nasional tak boleh nak dipakai langsung. Maka mereka menolak Barisan Nasional. Kerana apa? Kerana mereka sayangkan Borneo. Kerana mereka berjuang untuk rakyat Borneo. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, peluang-peluang pekerjaan apa yang ada di sana? Peluang pekerjaan apa yang ada di sana sampai rakyat tempatan, tuan-tuan? Tidak ada kerja, terpaksa duduk dengan keluarga dalam satu rumah. Punyalah ramai manusia. Macam zaman perang Jepun tu. Sebab apa? Sebab mereka beri kepercayaan 64 tahun kepada UMNO. Alhamdulillah sekarang ni di bawah pentadbiran Haji Ji daripada Perikatan Nasional, banyak perubahan yang telah dibuat kat sana. Sebab apa? Sebab mereka menubuhkan satu dipanggil sebagai gabungan
parti Sabah itu sendiri. Mereka nak orang tempatan, orang yang menjiwai rakyat di sana yang memerintah negeri mereka. Maka hari ini kita nampak perubahan. Kalau nak harapkan dengan Barisan Nasional UMNO, tuan-tuan akan nak tengok sejarah 1945, tuan-tuan pergi duduk kat sana. Tuan-tuan pergi di Borneo. Jadi tuan-tuan akan nampaklah peninggalan. Bukan peninggalan, tuan-tuan akan nampak the real story. And macam mana duduk dalam hutan dan sebagainya. Ini sebab apa? Sebab mereka memberi kepercayaan kepada UMNO Barisan Nasional. And okey tuan-tuan, Rosli Jam ni dia mungkin nak masuk BC dengan saya tu. And and orang duk baca sejarah Hiroshima, Nagasaki kena bom. Saya tuan-tuan daripada Tawau nak ke Kundasang, tak silap saya nak pergi ke Ranau. Saya bawa tuan-tuan ada highway 140 saya bawa. Saya ingat ada highway besar kan. Bawa 140 jalan-jalan depan tu dia. Jalan macam ni tuan-tuan. Nasib baik tuan-tuan saya tak mati, tuan-tuan boleh hidup sekali saya nampak ni tuan-tuan boleh nampak hari ni tuan-tuan. Kalau saya tak tekan brake tuan-tuan, kalau saya tak nampak jalan tu, saya ingat arwah dah saya. Highway sebesar-besar highway, tiba-tiba tu dia jalan. Macam kena bom. Macam jalan tu, jepun main bom separuh. Nampak tak? Inilah yang berlaku di sana. Sebab tu mereka tolak Barisan Nasional. Dan bila mereka tolak Barisan Nasional, maka yang akan wujud di sana adalah kesejahteraan rakyat. Keharmonian untuk rakyat. Terbaik kan? Okey, tuan, ada seorang nak bisi dengan saya. Saya buka untuk bisi. Terbaik Syafiq Penadahan. Yang saya pergi di sana, dia tak boleh kencing saya. Sebab saya pergi sana, saya pusing dah seluruh. Dan saya pergi Ranau, saya pergi Kundasang, saya pergi Sanakan, saya pergi Tawau, saya pergi Beaufort, saya pergi Kota Kinabalu, saya pergi. Semua saya pergi. Jadi saya tahu apa yang berlaku di sana. Saya tengok, macam zaman Perang Jepun. Patutlah orang Sabah marah gila-gila dekat Semenanjung. Jadi saya nak beritahu kepada orang Sabah, jangan marah kat orang Semenanjung. Marah kepada Ajibun dengan marah dekat Zahid Hamidi. Marah kat mereka dua ni. Kalau mereka betul-betul fokus untuk pembangunan Sabah, Sabah hari ni dia sejahtera dah. Macam hari ni umum. Bawa naik apa? Satellite, mesak 3D. Internet akan menjadi laju. Apa punya internet laju? Saya punya internet bersatu bar. Ni tuan-tuan pakai Unify. Pakai Unify. Abang kata Unify laju lah kan. Boleh ni. Duduk dalam pekan Unify dapat 4 bar. Duduk dalam pekan Unify dapat 4 bar tak kemalu. Tu pun mereka buat ni cerita macam-macam lah kan. Eloklah orang UMNO duduk dalam kementerian tu. Memanglah. Internet pantas kan. Kamu boleh dapat orang kalau tuan-tuan tengok reality. Kalau tuan-tuan tengok kat dalam paper yang mereka bagi tahu kata orang Sabah tipu internet tak ada. Memang betul. Tuan-tuan kalau pergi kat Kundasang memang tak ada internet. Tak ada langsung internet. Memang zero tu. Kalau tuan-tuan pergi di mana lagi saya pergi. Banyak tempat di Sabah tidak ada pencapaian di internet. Jadi ini memang betul orang Sabah tak tipu. Jadi sebab itulah mereka tolak Barisan Nasional. Ni mereka buat naik pula ni. Apa satellite ni. Kita nak tengok internet laju tak laju. Tak laju pun duk macam tu juga. Tu lah. Sebab apa buat naik tu. Projek juta-juta. Boleh masuk sikit ke tepi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Okey tuan-tuan. Siapa nak bisi boleh bisi dengan saya. Saya menunggu. Sik pun tak ada, tak payah sembang sampai Sabah. Betul, baling sik sama juga. Baling sik no duk sembang tu, baling. Baling tu apa, dia punya apa, mamu kita, Aziz ni jaga baling. Baling pun jalan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ada perjanjian baling dulu, zaman Cimping dulu, jalan zaman Cimping tu sampai lah macam tu lah. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa jalan waktu zaman perang dulu, perang komunis, tuan-tuan pilih di baling. Tuan-tuan pergi di baling, maka tuan-tuan akan merasai ahli parlimen baling. Dia jaga semua sejarah. Dia menjaga sekolah Cimping tu. Dan dalam masa yang sama, dia juga menjaga artifak-artifak sejarah. Jalan tu saya ingat, jalan pada zaman Cimping sampai lah macam tu.
Kan? SIG pun sama juga. Saya rasa peristiwa duduk perang. Kan? Jalan-jalan pun sama macam tu. SIG pun masih ada. Kan? Tanah merah punya jalan dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kita bagi kepercayaan kepada orang tak guna takbir negara. Kan? Engkau asyik kan main jumpa aku. Jangan marah. Kena naik pucuk nyok baru kuat kot. Fik betul Fik, baling jalan terus. Fik baling bukan. Saya pergi hari tu baling. Tu saya kata zaman perang dulu. Tu adalah peninggalan sejarah. Sebab tu UMNO jaga. Sebab UMNO ni adalah satu parti yang menyayangi sejarah. Tuan-tuan kena faham. Sebab tu mereka jaga jalan tu, mereka tak turap. Sebab apa mereka tak turap? Bila mereka turap, dia telah menghilangkan kesan jejak komunis. Dia telah pun menghilangkan kesan jejak Jepun. Jadi mereka tak turap lah jalan tu. Sebab sejarah nak menghargai dan menghayati. UMNO adalah sebuah parti yang keramat. UMNO adalah parti yang menghargai sejarah tanah Melayu. Tuan-tuan kena ingat ucapan di dalam persidangan Agung UMNO. Sebab tu dia jaga semua jadi sejarah. Jadi banyak tempat yang ada hutan tak bangun lah ni. Sebab apa? Sebab mereka menghargai zaman Jepun dulu. Jepun duduk dalam hutan tu. Komunis duduk dalam hutan tu. So mereka tak mau bangunkan lah tempat tu. So orang Bali, orang Sik, janganlah marah. Okey, tuan. Tuan-tuan kena ingat ucapan mereka yang berdekah-dekah tu kan. Tangan macam ni, macam ni. Tuan-tuan kena ingat kan. Hostel baling masa zaman Jepun lagi. UMNO sembang kari lebih. Hospital pun zaman Jepun. Balai bomba pun saya ingat pun zaman Jepun enggak. Balai polis pun saya ingat pun zaman Jepun enggak. Semua. Sebab mereka adalah satu parti yang keramat. Menghargai sejarah. Dia takkan buat renovation ke apa. Dia akan tinggal lah macam tu. Tuan-tuan kena tahu. Okey, tuan. Saya rasa tak ada siapa nak bisi. Orang UMNO tak masuk bisi dengan saya. Okeylah tuan-tuan. Setakat tu sajalah untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.